Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'du. Para penonton, para pendengar, sahabat-sahabat ikhwatul iman, akhi muslim wa ukhtil muslimah, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di atas limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita dapat menyambung program Ihya Ramadan kita, ikhwan. Pada waktu ini kita sampai pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, iaitu hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tafhamu anhu, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Rawahul Bukhari. Terjemahan dia dari Anas radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara satu kalimah, baginda mengulang 3 kali sampai bisa fahami atau sampai dapat dipahami. Dan apabila baginda datang kepada suatu kaum, baginda mengucapkan salam pada mereka 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwan, nombor 1 sampai hadis ke-29, hadis 30 ni ditutup. Ini hakikat dia. Daripada hadis mula kita baca 30 hadis sahih tentang Ramadan, sampailah masuk ini 30 hadis sahih jalan kehidupan. Last sekali daripada pembacaan kita kepada hadis dan sirah ni, apa kita nak? Kita nak yang ni, iaitu kita menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai contoh. Di sini contoh apa? Contoh macam mana Nabi bercakap dengan orang, dan contoh macam mana bila Nabi cakap dengan orang, Nabi nak bila dia bercakap tu apa yang sampai pada orang. Dia nak sampai tafhim, kepahaman. Maka bila kita niat dalam fikiran kita, kita nak bagi orang faham, maka kita kena menggunakan tutur bahasa faham. Macam mana? Nabi bercakap a'adaha thalathan hatta tafhamu anhu. Dia ulang 3 kali. Dia ulang 3 kali sampai kawan tu faham. Bila dia pergi pada satu tempat, satu kaum, dia bagi salam. Dia akan bagi salam 3 kali supaya orang dalam rumah tu dengar dengan jelas bahawa tetamu ada di luar. Dia tak bagi salam dalam keadaan orang dalam tu dengar tak clear. Saat ni dia sangka rumah dia ke, rumah sebelah ke, orang buat bising ke, budak-budak main ke. Dia bagi salam 3 kali dengan jelas. Walaupun hadis ni berkaitan dengan bagaimana Nabi bercakap, Nabi ulang cakap, Nabi bagi salam, tapi hadis ni adalah hadis penutup, menyatakan bahawa kalau macam tu Nabi cakap, macam tu kita kena usahakan bercakap. Jangan bercakap dengan lidah berkulum, jangan bercakap dengan gopoh, jangan bercakap sampai dalam satu cakap kita tu semua kalimat kita campur habis dalam tu. Sampai orang duk banding apa dia ni kata ni. Macam bahasa budak-budak sekarang hari ni. Tak faham dia cakap apa. Cakap M tak penuh, cakap B tak penuh. Apa dia nak kata kita tak faham. Kadang-kadang kawan yang baca berita pun kita tak faham. Kerana dia tidak bertutur seperti mana dia mengeja huruf. Kerana itu Jabir radhiyallahu an, dalam hadis riwayat daripada Abi Daud nilai hadisnya dengan sanadnya yang sahih. Jabir kata apa? Dia kata kana fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tartilun wa tarsilun. Jabir kata aku duk perhati Nabi cakap ni. Nabi bila cakap ada 2 benda. Ada satu benda kita panggil tartil,
Dan ada satu benda dipanggil tarsil. Tartil dan tarsil. Ada seorang ulama kita yang bernama Imam At-Tibi. Dia ketika dia mengolah hadis ni, At-Tibi kata tartil dan tarsil dia membawa makna Nabi bercakap dengan perlahan, huruf itu satu-satu, dan bila Nabi bercakap harakat dia jelas dan tidak berkulum. Nabi tidak, kita kata apa, suara dia, perkataan dia, dia tak buat macam kita kata apa, macam apa, bahasa Penang kata apa, macam siru, cakap dengan nada siru, belagak. Nabi tak buat lagu tu. Kenapa Nabi tak buat lagu tu? Sebab hadis yang kita baca tadi, mula-mula hadis Anas, sebab Anas kata Nabi bila bercakap dia nak orang faham. Rupanya ikhwan, seperti ayat Quran sebut, ma min qawlin yalfidhu, tidak ada perkataan, tidak ada qaul yang kita lafazkan, melainkan bila kita lafaz dia akan ditulis oleh raqib dan atid. Dan tidak ada perkataan yang kalau kita ada perkataan tapi kita tak ucap lagi, maka perkataan itu milik kita. Kita punya hak kita lah, nak ucap tak ucap. Hak kita kita nak adu, nak olah dalam fikiran. Tapi bila kalam itu kita keluar, maka dia menjadi amanah kalam. Kita kena fahamkan orang lain. Sebab kalau kita tak bagi orang faham, orang silap faham dengan kita kerana kalam kita tanggung bebanan dosa di depan Tuhan. Bila kalam tu keluar di bibir kita, dia keluar dalam bentuk makhraj, perkataan, kalam tu keluar, maka alam berinteraksi dengan kalam kita, maka di situ mula ada dosa atau pahala. Sengajakah kita cakap bagi orang tak faham? Sajakah kita putar belik? Sajakah kita berhenti di situ? Maka semuanya akan dibicarakan. Maka yang benarnya ialah ikhwan, kalam itu adalah amanah. Maka bila kita bercakap, kita kena bercakap dengan amanah kalam. Apa dia? Jabir kata, bila Nabi bercakap, idza takallama bi kalimatin, bila Nabi bercakap dengan satu kalimat, kerana Nabi nak orang faham, Nabi ambil risiko apa dia? A'adaha salasan. Nabi sanggup ulang 3 kali. Bercakap-cakap, mungkin kali pertama Nabi cakap jelas, orang tak faham. Orang tanya, ya Rasulullah, apa dia tadi? Nabi ulang balik. Ulang dengan nada yang pertama. Cakap-cakap orang tak faham, ya Rasulullah, apa dia? Nabi ulang balik kali ketiga. Maka setiap kali Nabi bercakap daripada awal, dan bila Nabi ulang, kata sahabat Jabir, Nabi ulang dalam keadaan tartil dan tarsil. Kata At-Tibi, tartil dan tarsil, maksud dia tartil, Nabi bercakap dengan aturan dia, pelan-pelan. Tarsil, bila Nabi bercakap itu Nabi jaga. Kan bahasa Arab ni dia ada huruf, ada makhraj, ada baris, Nabi jaga itu semua. Demikian juga bahasa kita, kerana walaupun bahasa kita tak ada baris, tapi bahasa kita ada huruf. Kalau makan, ada ejaan dia M-A-K-A-N, makan. Maka kita sebutlah makan. Kata saya nak makan. Kadang dengar tu tak jelas. Kita kata, hang kata apa tadi? Dahlah kita ni umur tua-tua ni, telinga short. Main dengan budak-budak cakap tak terus pun. Bukan tak terus itu pasal lidah dia pendek, pasal itu telah jadi budaya luar, dia import masuk. Maka antum tengoklah betapa benarnya hadis ni kita baca. Allah pada ayat 21 daripada surah Al-Ahzab, Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar kata Allah, untuk kamu pada diri Rasul yang aku utuskan itu ada contoh yang sangat besar, ada contoh yang sangat baik. Benar ikhwan, sampai bercakap pun ada contoh. Nabi kita punya hebat ni ikhwan. Orang nak kaji pasal dia, orang kena buat satu universiti. Dalam universiti pula ada dia punya kuliah-kuliah yang berbeza-beza. Ada kuliah syariah, ada kuliah usuluddin, ada kuliah lughah, ada kuliah akhlak,
ada kuliah perundangan, kanun wa syariah, ada macam-macam. Yang kesemua tu kita tengok berpecah-pecah bilik-bilik kuliah ni banyak. Dia punya profesor pun macam-macam. Bila kita balik-balik, kenapa satu universiti boleh dibuat? Ada dekan, ada naib chancellor, ada pensyarah, ada itu, ada ini, ada student dia. Kerana satu aja, nak belajar pasal satu orang yang Allah Ta'ala kata uswatun hasanah. Dahsyat ikhwan. Dahulu Muhammad hanya duduk di suatu tempat di kawasan Madinah. Duduk situ aja. Siapa pun tak tahu, dunia tak kenal. Tapi kerana Allah telah menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka benar-benar Allah tunjukkan dia rahmat bagi alam. Alam ini berbicara tentang dia. Sehingga kan anda tengok dalam cerita-cerita kawan yang naik ke bulan ataupun kawan yang naik ke angkasa, dalam banyak-banyak benda yang dia dengar dan tak dengar. Ada benda naik tak dengar, nak pergi ke sana, nak pergi ke tempat yang dia kata satelit itu. Bila sampai sana ada bunyi dah tak bunyi. Tapi yang peliknya sampai ke sana suara azan dengar. Suara azan dengar. Suara loceng tak dengar, kereta tak dengar, bunyi kapal macam tu punya besar tak dengar, bunyi ambulans tak dengar, bunyi bomba, bunyi polis tak dengar, dengar suara azan. Daripada awal cerita lagi kawan yang mula-mula naik ke bulan tu, daripada awal lagi dah dengar dah cerita lagu tu sampai sekarang yang latest ni. Banyak benda tak dengar. Kecantikan dapat dilihat. Tapi azan boleh dengar. Dengar tak dengar. Suara apa tu? Tahulah, suara azan berkumandang. Di mana? Di bumi. Mereka berada jauh daripada planet bumi. Jauh. Keluar daripada orbit gravity bumi. Ya subhanallah. Apa yang ada pada azan? Kalimah Allah, kalimah Muhammad. Maka benar-benar rugilah orang yang dia tak nampak Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Pencarian dia, penglihatan dia tak nampak Muhammad sebagai uswatun hasanah. Sahabat lain kita baca dalam hadis seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu law addahu al-adda la ahsahu, dalam riwayat Bukhari. Aisyah kata kalau Nabi, sesungguhnya Nabi salawatullah wassalamuhu alaihi, kalau Nabi ni yuhaddithu, Nabi mula bercakap, law addahu al-adda, kalau ada orang nak kira perkataan, nak menghitung, Aisyah kata apa? La ahsahu, dia boleh buat. Sebab Nabi tak gopoh dalam cakap. Nabi sangat bertenang. Ini yang ulama-ulama dalam hal penyucian jiwa kata ikhwan, dari mana terbitnya kalimat-kalimat kita? Terbitnya daripada hati. Kalau hati itu gopohlah makhraj dia. Gopohlah susunan ayat dia. Kalau hati itu tenang, damai, maka damailah lisan dia. Betul lah ikhwan. Macam mana Nabi boleh bercakap satu persatu kalau orang nak tulis dan ini juga ikhwan, saya tidak tahu tapi saya cuma menyatakan bahawa kadang-kadang kita duduk dalam bilik kuliah dengan profesor-profesor bilik kuliah. Saya bukan nak kata, tapi saya kata sikit lah. Tapi saya kata ni untuk pengalaman yang saya pernah tengok, bukan saya kata untuk apa-apa. Kita duduk dengan syekh. Kita duduk dengan syekh di masjid ke, di rumah dia ke, di madrasah dia. Kita mengajar, kita belajar dengan syekh. Dia akan mengajak, katalah dia mengajak satu baris kitab. Katalah dia baca Fathul Mu'in. Dia baca sebaris berhenti. Masa dia baca, makhraj huruf dia, baris dia, semua clear kita dengar. Dan kalau kita macam miss, terlepas, kita akan tanya kat dia balik, Syekh macam mana? Dia sebut balik.
Tak jemu tak apa. Kok dia nak kata hang ni mengantuk ke? Wah, hang ni tak dengar ke aku cakap tadi? Tak, Syekh tak buat lagu tu. Ya, dia lebih tahu Nabi dia daripada kita. Tapi kalau kita ambil, kita guna perkataan yang sama, kita pergi kepada Dewan Kuliah Universiti, profesor yang mengajar kita, dia tak ada benda ni. Dia tulis tu macam doktor tulis ubat. Doktor dengan nurse dia tahu. Kadang dia conteng dekat whiteboard tu. Kita pun tak tahu huruf apa. Kita pergi tanya kat dia, dia kata tanya pada kawan yang tahu. Dia ada, dia punya ranggi tu dia ada. Tapi saya kata yang saya tengok dululah, bukannya saya kata untuk umum ini tidak, bukan semua. Ini juga suatu perkara ikhwan menyatakan bahawa contoh itu kena diambil daripada Nabi. Bukan kerana kita profesor, kita patut bertindak sombong. Sebab memang daripada kalam kita, memang daripada karier kita nak melahirkan budak-budak yang faham pendidikan. Kalau kita main macam tu dengan budak, budak tak boleh soal, kita baran, kita guna kita punya kedudukan, kita profesor dalam universiti kita itu, kita tak menunaikan amanah. Amanah ilmu, amanah pertuturan, amanah penyampaian. Muhammad telah menunaikan A sampai Z. Ikhwan dalam dunia ni, kita profesor ke, kita doktor ke, kita profesor madya ke, tak ada suatu contoh paling utama melainkan contoh kita Muhammad. Kadang-kadang tu tengok ada buku-buku kita tulis. Buku-buku yang moden, biasanya buku moden lah. Dia tulis, lepas tu dia berbuah hadis di nota kaki tu, dia kata hadis ini telah disebut sebelumnya. Hadis ini telah disebut kedudukannya sebelum daripada ini. Kalau kita duduk dengan Syekh, kita tak jumpa kalimah ni. Mungkin mereka ada kaedah nak bagi orang mencari ke, masuk library ke, mungkin mereka ada kaedah. Tetapi dalam keburukan kaedah tu juga tetap ada. Terutama bagi orang macam kita, orang kampung. Kita baca, kita tak faham. Kadang dia buh di bawah tu apa? Ibit. Ibit ke ibit. Maknanya dia suruh kita refer balik lah. Tapi orang kampung mana faham benda tu? Buku kita tulis dipasarkan dalam bentuk nasional. Kalau dalam negeri lokal dipasar seluruh tempat buku kita pergi dan kita mengaut keuntungan. Tapi bila orang baca buku kita, benda yang patut kita tahu, sasaran buku kita ni nak pergi ke mana? Adakah budak universiti saja baca? Tak. Buku tu kalau ditulis di Kuala Lumpur, sampai Corok Tok Kun orang baca. Sampai Corok mana? Sampai Kok Diang. Buku tu sampai. Tiba-tiba orang tua baca, apa ibit liu ke ni? Dah. Dia nak habaq kata rojokan yang di atas tu. Tapi kenapa kita, memanglah kita dengan dunia penulisan ni ada dia punya adab. Tapi kita kena tahu siapa nak baca buku kita. Tak salah pun kalau kita ulang balik hadis tu. Tak salah pun. Kalau hadis tu kita dah sebut dalam muka sebelah tadi, tak salah pun kita ulang balik, sebut nama perawi dia balik, sebut nama sahabat, sebut kedudukan dia Bukhari, Muslim, tak salah pun. Kenapa ikhwan? Kerana dalam penulisan, dalam percakapan, hadis Anas kata bila Nabi bercakap, Nabi nak orang faham. Bila orang baca buku kita, orang tak faham. Pasal tu kalau antum tengok buku-buku zaman silam kan, ditulis dalam bentuk syahdan, sayugia. Untuk orang dulu, kalimah-kalimah tu memang kalimah interaksi. Mereka tak timbul masalah salah faham. Tapi kalau kalimah tu kita apply sekarang, dia jadi masalah. Pertama dengan budak Jawi pun tak tahu. Kedua, budak tak tahu bahasa purba Melayu. Pasal tu datang kaedah kan, kaedah. Kenapa dalam tulisan Melayu dia tambah alif untuk yang di atas, ya untuk yang di bawah, waw untuk yang di depan. Kalau bumi, dia akan pakai waw, ba, waw, bu, mi bunyi dia di bawah, mim dengan ya, mi, bumi. Dia tak pakai dah kaedah ba, waw, mim. Sebab kaedah tu sesuai untuk orang dulu.
kitab dulu, suasana dulu, peradaban dulu. La, tak boleh. Nanti ejaan yang betul, ada makna yang betul, tapi disalahfahamkan oleh orang. Kerana tu ikhwan, kenapa kita jadi lagu tu? Sebab kita mungkin melihat Nabi sembahyang lagu mana, Nabi bertutur, Nabi bercakap, kita tak faham. Maka kerana itu ada petunjuk daripada Allah dan Rasul datang kepada kita, ini cara dia. Hatta kita bercakap dengan budak-budak, bagi dia faham lah. Kalau perlu ulang 2 kali, ulang 2 kali. Bahkan Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Muslim, dia kata apa? Dia kata Nabi panggil dia. Satu hari Nabi panggil dia. Nabi kata dekat dia, Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Fa'ajabu laha Abu Sa'id. Dalam riwayat Muslim dia kata Nabi panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, aku nak bagi tahu ke hang, siapa yang redha Allah itu sebagai pencipta dia, dia redha dengan Allah, perbuatan Allah, takdir Allah, urusan Allah dia redha. Kemudian dia redha, dia terima Islam ini agama dia, peraturan Islam, dia tahu, dia ambil tahu, dia belajar, dia hormat, dia tinggikan, dia muliakan, dia laksanakan apa yang dia dapat laksanakan. Dan dia redha aku ini Muhammad sebagai Nabi dia. Dia ikut aku. Dia follow aku. Dia melihat aku sebagai pimpinan dan dia punya panduan. Kalau dengan tiga-tiga ini dia redha, Allah Tuhan dia, Islam agama dia, Muhammad Nabi dia, Nabi kata wajabat lahul jannah, maka pastilah dia masuk syurga. Allahu Akbar. Dalam riwayat Muslim kata, fa'ajaba laha Abu Sa'id. Abu Sa'id rasa macam heran, rasa macam, ya Allah, rasa macam terkejut lagu tu. Ya Allah. Apa Abu Sa'id kata? Abu Sa'id kata, faqala, kata Abu Sa'id, a'idha alayya ya Rasulullah. Abu Sa'id kata, ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah ulang balik apa yang Rasulullah cakap tadi? Wahai Nabi cakap terang dah. Tapi kerana manusia ni ikhwan, dia bila dengar satu benda, dia ada suasana iklim fikiran dia. Kadang kita kata atau bayang ni dia tengah buat kuih macam ni. Tengah buat kuih raya ke kuih tart ke. Duk dengar live. Tapi tangan dia buat kuih. Ustaz cakap. Tapi dia tak perasan. Kawan tu kata tadi ustaz tu kata lagu tu. Ada kata bila ustaz tu kata? Dia memang dengar. Tapi dia dibawa ke dunia lain. Dengar. Rasa terkejut. Rasa heran. Ya Allah, rasa terkejut. Rasa takjub. Rasa takjub tu buat dia macam, betul ke apa aku dengar ni? Dia nak pastikan lagi. Dia kata, ya Rasulullah, a'idaha alayya, bolehkah Rasul tolong ulang kat saya? Dalam riwayat kata, fa'ala, Nabi ulang. Nabi ulang. Bahkan kata seorang sahabat yang lain, dalam kata sahabat yang bernama Abu Umamah, dia kata, kalau aku tak dengar Nabi ulang hadis ni 7 kali, aku takkan cerita kat abang hadis ni. Tapi aku dengar sendiri Nabi ulang sampai 7 kali. Aku dengar. Ya Allah, manusia jadi hadam. Apa dia Nabi kata? Nabi kata, iza tawadda'a ar-rajul kama umira, zahabal ismu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi. Nabi kata, siapa yang ambil wuduk, satu-satu orang tu dia ambil wuduk. Macam mana dia ambil wuduk? Kama umira, seperti mana dia diperintahkan oleh Allah dan diajak oleh Rasulnya. Dia ambil wuduk seperti mana dia diperintahkan, dia diarahkan. Nabi kata apa? Zahabal ismu.
hilang daripada dia dosa. Dosa apa? Dosa pendengaran, penglihatan, 2 tangan dan 2 kaki. Abu Umamah kata, kalau aku tak dengar hadis ni Nabi cakap 7 kali, aku tak cerita kat hangpa. Dia ulang sampai 7 kali. Kenapa Nabi ulang? Ikhwan, cakap sekali, ulang 2 kali, ulang sampai 7 kali. Sebab amanah dalam bercakap ni memahamkan orang. Dia Rasulullah, ikhwan. So kalau kita berinteraksi dengan orang, kita bos di pejabat, kita nak bagi orang faham, kita kena memakai kalimah orang boleh faham. Dan memang telah menjadi tabiat manusia, dia dengar sekali, dia akan tanya lagi. Dan itu sifat orang yang bercakap, dia tak boleh apa, dia tak boleh, sudah, berapa kali nak cakap, tak boleh. Bahkan, kalau kita lihat dalam riwayat-riwayatnya lain, kata Abdullah bin Umar kata, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku pernah dengar sendiri, dia kata, Nabi cerita. Nabi kata apa? Nabi kata, kullama kharaja qarnun quti'a. Dia kata, aku pernah dengar Nabi kata, akan keluar suatu qarnun, suatu generasi, suatu angkatan baru daripada manusia ni. Ada suatu angkatan baru, mereka akan datang, yang Allah Ta'ala bawa mereka mai. Mereka ni Nabi kata, quti'ah. Mereka ni akan dikalahkan. Mereka ni pita mana pun mereka tak menang. Mereka akan ditumpaskan, akan ditewaskan. Abdullah bin Umar kata, aku dengar Nabi kata benda ni, dia kata, aktsaru min 20 marratan. Aku dengar Nabi ulang benda ni 21 kali. Nabi ulang 20 marrah, Nabi ulang 20 kali, dia kata. 20 kali Nabi ulang. Nabi kata akan keluar satu qarnun, satu angkatan baru. Depa ni kok mana pun depa tak akan berjaya, depa tak akan menang. Lepas tu Nabi kata, sehinggalah Nabi kata, hatta yakhruja fi iradihimud dajjal, sampailah dajjal akan keluar 20 kali. Nabi ulang dan ulang. Kerana Nabi rasa itu sahabat kena faham sungguh-sungguh. Sebab mereka ni Nabi kata, yansha'u nash'un yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyuhum. Mereka ni satu kaum, Nabi kata, mereka ni satu angkatan baru, generasi baru. Mereka ni Nabi kata, yaqra'una al-Quran. Mereka ni baca Quran. Tapi Quran tu tak melepasi daripada rengkung mereka ni. Tak lepas. Dan mereka akan dikalahkan. Nabi takut orang terpedaya dengan angkatan ni, dengan kaum yang baru ni. Nabi ulang sampai 20 kali. Ulang dan ulang. Kenapa ikhwan Nabi ulang benda ni semua? Kerana Nabi nak manusia faham dengan dia cakap. Kita kadang-kadang kita bercakap, kita berucap, kita tak peduli pun orang faham ke tak faham. Kemudian kita tak mau layan. Bila kata orang bagi soalan berkaitan dengan dia tak faham, kita tak mau layan. Kita rasa macam jatuh standard. Sedangkan bila kita mula bercakap, amanah kita dalam bercakap memahamkan orang. Baik benda tu benda yang sunat atau lebih-lebih benda tu fardu. So, kenapa Allah Ta'ala bagi kelebihan lisan pada kita? Nanti Imam Qurtubi dalam tafsir dia, ketika dia lalu dalam surah Al-Isra', Allah kata, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Allah muliakan anak cucu Adam. Maka Imam Qurtubi kata, di antara benda kemuliaan yang Allah bagi pada anak cucu Adam ialah Allah bagi pada mereka bahasa yang mereka memiliki perkataan yang boleh difahami. Dia berbeza bahasa jin, bahasa binatang, bahasa semut. Tak faham. Pengaduan mereka tak dipahami. Tapi Allah muliakan anak cucu Adam.
Allah bagi pada anak cucu Adam suatu bahasa yang bahasa itu difahami. Allahu Akbar, ikhwan. Jadi Allah lebih muliakan kita lagi, ikhwan. Macam mana Allah Ta'ala muliakan kita? Dengan Allah hantar kepada kita Rasul. Rasul itu bimbing tutur kata kita. Sampai bila sahabat kata, Allahumma ghafirli in syi'ta, Nabi kata tak boleh cakap lagu tu. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Kalau hang mau lah. Kalau hang tak mau, aku nak buat apa nak? Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, kalau kau kehendaki, kau ampunkanlah aku. Kalau tidak, tak payahlah. Nabi kata, jangan kata lagu tu bahasa yang tak baik. Tapi katalah, ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Saya berkehendak pada keampunanmu Tuhan. Kata begitu. Sampai macam tu pun dibimbing. Sampai seorang sahabat kata, insya-Allah wa bima syi'ta. Sahabat tu kata, insya-Allah. Benda ni akan jadi insya-Allah dengan kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Nabi kata, la taj'alni nidda. Jangan kamu jadikan aku sekutu Allah. Nabi dah lagu ni tak boleh ucap. Salah. Katakanlah jika dikehendaki oleh Allah. Aku tak ada urusan dengan takdir ini. Bimbing bahasa, ikhwan. Bimbing perkataan. Lepas itu dalam kisah yang popular, bila Nabi dalam usaha duk tarbiyah para sahabat dia, kadang-kadang sama-sama dia, sahabat pun ada yang berkelahi. Nabi minta mereka jaga bahasa, tibul kalam. Nabi kata jaga. Janganlah kita cakap sampai kita bagi arahan kepada orang bawah, dia tak faham. Dan bila kita bagi arahan, kita bebai. Bila orang tanya balik, kita naik angin. Janganlah. Bercakaplah. So itulah yang agama ajak kepada kita, ikhwan. Daripada sunnah yang kita jumpa hari ini, daripada hadis penamat ni, hadis yang ke-30 ini, iaitu ada contoh apa? Ada contoh macam mana nak bercakap. Bagaimana nak bertutur, bagaimana nak menyampaikan. Nada kita bercakap, slang kita bercakap, itu hak kita. Itu kita tak akan boleh sama dengan Rasulullah. Kita orang Melayu. Saya nak bagi suara saya ni betul-betul jadi macam suara Nabi, tak boleh. Bukan itunya Allah minta kita buat. Bahasa kita, perkataan kita, tapi kita mencontohi cara dia bercakap. Bagi orang faham. Bagi orang faham. Satu persatu. Tak perlu gopoh. Jelaskan ayat itu. Tartil, tarsil. Tartil, Al-Quran katakan waratilil Qur'ana tartila. Tartil. Jaga elok tutur kata. Tarsil. Kita bercakap tu tak ada nampak tanjak kata kita ni mengada-ngada sampai orang tak faham kita cakap. Tidak begitu. Ikhwan, takat ni kita belajar, ikhwan. Kita nampaklah betapa tingginya Rasulullah. Dan kesimpulan daripada kita belajar, last kali nak balik ke sini. Apa dia? Nak contoh Nabi. Last kali. Apa tujuan kita baca Riyadhus Salihin? Apa tujuan kita baca Hadis 40? Pendek kata dalam agama ni, apa tujuan kita belajar agama? Ya. Akhirnya balik di sini. Tujuannya supaya kita boleh contoh Nabi. Kenapa kita kena contoh Nabi? Sebab Allah telah menerangi hati kita dengan ayat 21 surah Al-Ahzab. Bahawa dia buat Rasul dia contoh. Lepas itu, ada tengok tak mana-mana pun di musim raya kan. Kadang ada orang, ini dia kata ini kuih contoh. Ini dia kata ini kuih anak untuk rasa. Ini kuih untuk rasa, ini kuih untuk contoh. Dia tu pergi makan kuih yang contoh. Kuih rasa dia tak makan. Mengamuklah tuan kuih. Kuih ni dia kata, ini untuk contoh, untuk tengok. Kalau nak order macam ni. Kalau nak ke darah yang ni. Yang ni untuk makan. Yang ni untuk tengok aja contoh. Ini sampel. Muhammad Allah Ta'ala hantar sebagai contoh. Pasal itu ikhwan, soalannya besar di hari akhirat. Bila Tuhan tanya kita, kekeliruan apakah yang telah kita alami dalam hidup, sampai ayat 21 dalam surah Al-Ahzab itu kita tak faham. Muhammad adalah contoh. Contoh apa? Contoh uswatun hasanah. Paling baik.
Maka kita tanyalah diri kita, dalam hidup ni kita perlu contoh apa? Dalam hidup kita ni, apa yang kita perlu buat, kita nak kena ada contoh. Dan saya nak buat rumah, perlu contoh? Tak payah. Saya tahu. Nak masak? Saya tahu. Apa yang kita perlu contoh? Kita perlu contoh Muhammad dalam apa? Dalam beribadat kepada Allah. Sebab kita tak tahu ibadat. Kita zero dengan ibadat. Kita kosong. Allah cipta kita untuk ibadat. Allah cipta rezeki kita untuk memudahkan ibadat. Dan Allah akan mati kita di atas urusan ibadat. Allah hisab kita di akhirat pun kerana ibadat. Jadi Allah buat kita untuk ibadat. Maka dia hantar Muhammad sebagai contoh. Kita kena contoh dia. Antum jangan takut untuk contoh Muhammad. Saya teringat, tadi sahabat hantar video dengan saya teringat. Saya ingat video saya tu lebih kurang dalam, masa tu saya muda lagi. Kencing manis pun tak ada lagi. Muda lagi masa tu. Ya, khutbah raya saya, khutbah raya. Khutbah raya tu panjang. Kemudian ada satu hamba Allah ni, dia kerat. Hamba Allah ni dia kerat sebab saya tengok dia layak, saya nampak muka dia. Dia kerat. Lama lah dia kerat, lama jadi isu. Tu kawan saya hantar. Kawan saya kata tadi, Ustaz, ingat tak lagi gambar ni? Saya kata, mau tak ingat. Khutbah tu, cerita kata, saya kata dalam khutbah tu, hari raya bukan hari ziarah kubur. Hari raya ni bukan hari ziarah kubur. Tak payahlah nak ziarah kubur hari raya. Hari raya ni hari seronok, hari bergembira. Kalau kita teringat pada mak kita yang mati, boleh ziarah bila-bila masa. Sekarang ni dalam Ramadan, pergilah ziarah. Tapi saya ingat lagi kerana khutbah tu kena teruk ikhwan. Tapi alhamdulillah ikhwan, saya bercakap kat 10 tahun silam, hari ni keluar. Hari ni keluar apa dia? Keluar diminta kepada rakyat Malaysia, tahun ni tidak ada upacara ziarah kubur. Dulu masa saya kata, saya ingat lagi, oh nak raya lagu mana ni sampai kubur pun tak ziarah? Nak raya lagu mana ni? Duk ikut lagi ajaran-ajaran pelik-pelik ni, puak-puak Wahabi ni. Tuduh kita ni sampai tak baca langsung. Kadang-kadang baca, tapi baca lagu mana tu? Baca dalam gelap kot. Kata dulu, fikir kemudian, kata dulu. Kata sesat lah kata yang tu. Tapi hari ni alhamdulillah ikhwan, kerana kita kata tu di atas sunnah, bukan kita reka. Lepas tu keluar lagi ceramah-ceramah tokoh-tokoh yang lain dihimpun dalam satu video bercakap. Hari ni baru kita tahu bahawa tahun 2020 menyaksikan rupanya boleh raya kalau tak pergi ziarah kubur. Boleh. Boleh. Yang dulu tu kenapa buat macam tak boleh? Habis sembahyang raya nak pergi kubur. Tu kalau ni keluarga kata, Pak Ngah, ada ustaz kata tak pergi kubur pun tak apa. Hai, jangan ada main dengan ustaz tu. Apa punya raya ambil kita tak pergi ziarah kubur langsung. Jangan nak ikut semua tu. Ini mana punya hari ni kadang-kadang yang bestnya, mulut yang kata saya sesat dulu, mulut tu yang bercakap sekarang kata jangan ziarah kubur. Tahun ni jangan ziarah kubur. Tak apalah, macam-macam hujah lah. Tapi salah satu hujahnya apa dia? Nak ziarah kubur tu bila-bila pun boleh. Oh, rupanya bila-bila pun boleh. Tak mesti raya. Tapi dulu pasal balon teruk sangat. Pasal itu ikhwan, jangan takut bercakap pasal Nabi. Tak ada orang menyaksikan kebenaran kita. Allah menyaksikan. Apabila Allah mengizinkan alam ini berbicara, ia keluar hanya kebenaran. Subhanallah ikhwan. Keluar hanya kebenaran. Kebenaran. Nanti kita akan baca dalam kita punya risalah khutbah ni, tata cara semayang, cara Rasulullah. Orang akan berkenan ikhwan. Orang akan berkenan. Kalau ni orang duk pergi semayang jemaat sekarang kan, orang duk buat ada negeri buat semayang jemaat, korang 40 ke apa. Orang mula akan bicara. Bila prosedur semayang jemaat tu dengan masalah kita hadapi ni, macam mana nak buat
supaya kita duduk di masjid, masa tu jadi pendek, boleh sembahyang jemaat, masa jadi pendek, tak ambil masa yang panjang. Orang akan kembali cara sembahyang jemaat Nabi. Orang akan pakai satu azan nanti. Sebab azan dua, dia akan jadi panjang. Baca khutbah panjang, dia akan jadi panjang. Orang akan balik pada sunnah Nabi. Sama dengan khutbah raya. Khutbah raya, Nabi tak pernah baca dua kali. Nabi baca sekali ya. Nabi tak naik pun atas mimbar. Bagi-bagi salam, belah kanan, belah kiri, sembahyang raya, dia bangkit berucap pendek. Betul habis. Orang akan kembali kepada ni. Tapi sebelum orang kembali, kita kena haria lah. Bukan kata kena sedekah, kena haria. Kena haria, dia haria. Sampai dia terak meja. Dia kata sungguh-sungguh. Kata masuk ke dalam hati. Kita makan ubat migrain, bukan dia makan, kita makan. Tapi Allah, kerana ini agama Allah, ikhwan. Tak ada benda yang salah kita sampaikan. Cara kita solat, cara kita apa, semua kita ambil pada petunjuk Nabi. Pasal itu, ikhwan, ada perkataan yang menarik. Ada perkataan yang menarik yang disebut oleh imam kita, oleh Imam Ibnul Arabi. Oleh Imam Ibnul Arabi. Panjang, tapi saya ambil di ujung perkataan Imam Ibnul Arabi. Apa dia kata? Dia kata, wa man iqtada faqad ihtada. Wa man iqtada faqad ihtada. Imam Ibnul Arabi, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, dia kata, sesiapa yang mencontohi Nabi, mengikut cara Nabi, sesungguhnya dia di atas petunjuk. Kita tak perlu bimbang, ikhwan. Katalah, kata saja apa yang kita tahu tentang Nabi, tapi pastikan kita tahu itu secara sahih. Kata. Datang dunia, dunia akan membenarkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Satu hari akan datang di mana al-ardu ni, bumi ni, yuhadditsu, dia akan bercakap. Dia akan bercakap apa yang jadi di atas dia, di dalam dia, kepada Tuhan. Dan dia akan menjadi saksi di atas perkhabaran itu. Maka dunia bercakap. Satu-satu orang melihat kebenaran. Oh, rupanya dulu kita kata orang tu sesat. Tak sesat rupanya. Kita kata dia salah. Kita serang dia macam dia salah. Rupanya dia tak salah. Habis yang dulu kita serang pasal apa? Pasal emosi. Pasal emosi kita. Allahu Akbar, ikhwan. Maka kepada Allah lah kita menyerah semua kebenaran ini. Kerja kita, ikhwan, contoh Nabi saja. Maka pasal itu daripada mula kita belajar sampailah kita ke saat ini, kita belajar satu persatu. Apakah manfaat yang kita nak ambil, ikhwan? Kita nak faham tuntutan Allah kepada kita ialah dengan mencontohi Muhammad Al-Habib, kekasih dia, salawatullah wasalamuhu alaihi. Ikhwan, dengan kita baca hadis ni, hadis yang ke-30 ni, hadis terakhir ini, maka berakhirlah kita punya apa? Kita punya risalah ini, iaitu 30 hadis sahih jalan kehidupan. Jadi kita baca lebih kurang takat ni dalam 14 siri atau 15 siri. Maknanya sampai takat ni, hari ni kita dah masuk 25 Ramadan. Kita telah menghabiskan daripada 1 Ramadan sampai 25 Ramadan 60 hadis. 30 hadis berkaitan dengan Ramadan secara khusus, 30 hadis sahih berkaitan dengan Ramadan, habis. Lepas tu kita sambung yang ni, 30 hadis sahih jalan kehidupan. Yang tu berapa siri saya tak ingat dah. Yang ni kita dah hampir 14 siri atau 15 siri macam tu. Ikhwan, kesemua ni supaya menjadi kita punya apa kita panggil tahkim kita. Bila kita nak bertindak, kita nak buat sesuatu, kita pandang kepada petunjuk Nabi. Macam mana dalam hal ni kita buat. Maka sentiasalah Muhammad itu menjadi contoh kita. Kenapa, ikhwan? Selama-lama kita ingat hidup ni tak pernah kekal. Dan kita tahu satu benda, dunia ni tempat persinggahan saja, ikhwan. Tempat persinggahan. Pasal itu Nabi kata, duduklah dalam dunia seperti mana kamu tinggallah dalam dunia ni. Nabi kata, seperti mana? Seperti orang yang gharib atau abirus sabil. Orang yang seperti mana orang yang gharib, orang yang pelik,
orangnya berdagang, orang dagang datang tempat orang, ataupun orangnya melewati satu jalan. Kamu hanya melintasi. Dunia ni kita lintas kerana kita nak masuk ke alam kubur. So apa yang ada dalam dunia ni jangan pernah ingat kita kekal. Tak pernah kekal. Antum tengoklah hidup kita. Sekarang umur kita dah berapa? 40. Masa kita umur 40 ni dah berbeza dah dengan masa kita umur 20. Apa yang ada pada masa umur kita 20, kita tak boleh pakai untuk umur kita 40 dah. Berbeza dah. Nanti kita akan masuk umur 50. Bila kita pergi umur 50, sama ada pakaian ke, makanan ke, percampuran ke, kawan-kawan ke, hatta orang kata hiburan sekalipun, kita dah tak boleh masuk macam mana orang umur 30 lagi dah. Dunia kita dah berubah. Antum bayang kalau kita dah umur 70. Apa yang kekal pada kita? Kita ada pencen. Takat mana kita makan pencen? Ada kita umur 70, kita ada kereta mahal. Kita bawa kereta pun orang seriau. Orang tengok-tengok, Allah mak, pakcik ni bawa kereta lagi. Orang dah tak confident dengan kita. Maknanya dunia ni memang tempat persinggahan. Kita muda, bukan muda selama-lama. Kita sihat, bukan selama-lama. Kita boleh menikmati makan minum, bukan selama-lama. Sat sangat. Tempoh dia sat sangat. Maka betul lah ikhwan. Kerana itu, antum tengok orang bijak ni, dia merantau tempat orang, dia ada duit, dia hantar balik kampung dia. Kawan-kawan kita Indonesia aja, Indonesia kita lambat tengok hak mamak lagi cepat. Dia berniaga sini, dia berniaga roti ya, tapi dia ada banglo di India. Kenapa? Dia kerja sini, dia hantar duit di sana. Dia kerja sini, dia hantar duit. Kenapa dia buat lagu tu? Kerana dia orang berdagang. Dia bukan nak mati di sini pun. Dia bukan orang menetap di sini. Kita demikian ikhwan. Kita ada harta, hantar akhirat. Kerana sana negeri kita. Di mana rumah kita? Dalam syurga. Bukan di sini. Apa saja kita ada kebaikan, hantar pergi sana. Kenapa kita hantar pergi sana? Kerana kita nak balik pergi sana. Dunia ni kita lintas je. Dan kadang-kadang kita lintas tu Tuhan boleh stop anytime. Umur 40 boleh mati, umur 30 boleh mati. Macam mana pokok nyok. Yang tua pun jatuh. Yang putih muda pun jatuh. Tak boleh kata apa. Ya, tak boleh kata apa. Tu orang kata mati macam pokok nyok. Tapi takdir macam pokok pisang. Kita tak lepas dengan takdir macam pokok pisang. Pokok pisang ni ikhwan, antum tariklah daripada atas ke bawah, putih tak lagi susah dia nak betul. Kita tarik dia heret sampai ke bawah. Lihat ikhwan. Macam itulah takdir kita. Kita pergi tak mana pun, kita tak pernah berpisah dengan takdir. Tak boleh pisah dengan takdir. Tapi apa yang Allah takdirkan kepada kita macam pokok nyok. Dia boleh jatuh bila-bila masa. Tapi kita tak pernah terlepas daripada takdir. Maka kesemua ni kita belajar ikhwan untuk kita melaksanakan satu amanah daripada Allah. Muhammad itu adalah uswatun hasanah. InsyaAllah ikhwan, semoga perbincangan kita ini selama 25 hari ini, 25 hari daripada 1 Ramadan sampai hari ini, kita baca 60 hadis 25 hari, ada manfaat banyak berpihak kepada kita. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah Ta'ala bagi pada kita umurnya panjang, esok kita masuk risalah yang baru. Risalah ni mungkin boleh habis dalam masa 1 hari 2 hari, iaitu tata cara solat hari raya di rumah. Macam mana kita nak sembahyang raya di rumah, macam mana nak baca khutbah, macam mana nak takbir, macam mana nak solat tu sendiri saja. Dan kita tengok hadis dia, hadis Bukhari, riwayat daripada Bukhari, bagaimana para sahabat Nabi pernah sembahyang raya di rumah, terutama bila mereka tua, mereka tak larat, mereka tak boleh berjalan pergi, mereka sembahyang di tempat mereka sendiri. Kita tengok riwayat itu dan kita tengok perbahasan para ulama tentang kedudukan sembahyang raya, apa nilai sembahyang raya, bagaimana para ulama berbincang berapa rakaat sembahyang raya, macam mana kaifiat sembahyang dia, terutama di rumah. Bila kita sebut, kita jarang sembahyang raya di rumah sebab kita tak ada suasana memaksa. Tapi tahun ni benar-benar bersejarah dalam hidup kita, yang kita tak akan lupa sampai kita mati. Kita sembahyang raya di rumah. Dan rupanya
Bila kita sembahyang raya di rumah, masih ada petunjuk daripada Muhammad macam mana sembahyang raya di rumah. Kalau tidak kerana COVID ni, kita pun tak tahu hadis itu ada. Kerana musibah ni lah yang membawa kebaikan kepada kita. Kita jumpa hadis-hadis. Allahu Akbar. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah dah bagi masa pada kita, insyaAllah esok kita sambung risalah yang baru. Ada soalan Encik? John. Macam Dari Felix Domesticus. Sahabat Felix. Domesticus. Ya. Assalamualaikum Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tambahan untuk soalan semalam. Adakah hadis solat sunat taubat itu sahih? Dan macam mana nak taubat dari dosa yang melibatkan orang lain? Sebagai contoh, dosa tidak jujur dalam bisnes. Tidak jujur Tidak jujur dalam bisnes, ya. Dia tanya, adakah hadis solat sunat taubat itu sahih? Ya. Dan macam mana nak taubat dari dosa yang melibatkan orang lain? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Semoga Allah merahmati sahabat Felix Domesticus ini. Yang pertama, kedudukan hadis sembahyang taubat. Kedudukan hadis sembahyang taubat ini sekurang-kurangnya dia hasan. Artinya dia hadis yang diterima. Dan diterima. Hadis itu memang wujud, diterima. Man aznaba zamban, siapa yang buat satu dosa, lepas tu dia ambil yang sembahyang, dia sembahyang 2 rakaat dan dia memohon keampunan pada Allah, maka Allah keampun dosa dia. Hadis itu memang dapat dipakai, diterima sebagai hujah. Daripada hadis itulah ulama kata, penulis-penulis yang lain kata, adanya sunat taubat 2 rakaat. Yang benarnya ialah hadis itu ada. Yang benarnya sembahyang 2 rakaat itu kita sembahyang kerana nak bertaubat, bukan nama sembahyang itu sembahyang taubat. Kita boleh sembahyang apa saja. Kita ambil wuduk, kebetulan kita masuk masjid. Kita ambil wuduk, kita masuk masjid. Kita buat atas itu masjid 2 rakaat. Dah habis atas masjid 2 rakaat, kita pohon ampun pada Allah. Maka taubat kita itu disusuli dengan sembahyang 2 rakaat. Bukan mesti usalli sunatan taubati itu. Maka kita tidak kata sahaja aku sembahyang taubat, tidak. Kita boleh sembahyang apa sahaja. Jadikan solat itu sebagai muqaddimah untuk minta ampun pada Allah. Itu saja. Boleh sunat wudu, boleh sunat duha, boleh sunat tahiyatul masjid. Kemungkinan boleh juga sunat qabliyah ke, sunat ba'diyah ke yang tu. Tapi dalam hadis itu menyebut man aznaba, siapa yang terdetik dalam diri dia, dia terbuat salah. Artinya sembahyang taubat ni, dia bukanlah sembahyang yang kita buat seperti mana kita buat witir, seperti mana kita buat qabliyah, seperti mana kita buat ba'diyah. Tak. Dia kita buat bila kita terserempak dengan dosa. Bila kita rasa berdosa. Ya Allah, awaklah aku cakap ke kawan tu lagu tu. Kita rasa, ya Allah, tersilap. Awak aku buat lagu ni. Awak dia bagi salam, aku tak jawab mah. Dia main rasa lagu tu. Bila main rasa lagu tu, cepat-cepat pergi ambil wuduk dan sembahyang 2 rakaat. Dah habis sembahyang 2 rakaat, istighfar pada Allah dan memohon ampun pada Allah. Allah terima. Itu berkaitan dengan sembahyang. Hadis berkaitan dengan sembahyang taubat, diterima hadis itu. Yang kedua, bagaimana kita nak bermuamalat dengan dosa kita melibatkan orang. Sebagai contoh, sahabat bagi kita dalam bisnes. Begini sahabat. Wallahu ta'ala a'lam, Allah maha mengetahui. Seandainya bisnes yang kita kata terlibat dengan jalan tak betul ini, sekiranya dia terlibat dalam kita merampas hak orang. Seperti dia memang ada share dia dalam tu, memang share tu hak dia, tapi kita nafikan. Maka ini tak ada cara lain sahabat, melainkan kita kena kembalikan hak dia pada dia. Ini dia masuk, Nawawi sebut dalam Riyadhus Salihin dalam bab taubat. Orang bertaubat itu menyesal daripada dosa, berazam tak mau buat dosa dan berhenti buat dosa. 3 ni kata Nawawi sekiranya dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia dengan orang, dia kena tambah lagi 1 syarat jadi 4.
dia kena selesaikan dengan orang. Dia panggil huququl adami, hak anak Adam. Kalau dia termakan hak orang, termakan ni pada jumlah yang kita makan, dia tanggung kerugian, kita kena minta halal. Kalau kita berhutang, kita kena bayar. Kalau kita tak boleh bayar, kita kena jumpa dia, bagi tahu saya tak boleh bayar. Kita kena jujur. Kemudian kalau kita tak dapat berinteraksi dengan dia, kita cuba cari jalan kita berinteraksi dengan pihak yang dekat dengan dia, yang boleh menyampaikan itu pada dia. Dan andai kata dah kita pun dah tak tahu dah dia ke mana, dan kita entah dah ke mana, dia memang tak ada jalan dah, maka ulama ada mencadangkan kita buatlah sesuatu kebajikan yang melibatkan pemberian sedekah wang di atas nama dia, supaya Allah menyampaikan itu pada dia. Maka dalam bisnes ni, kalau kita makan modal dia, kita wajib pulang balik. Kalau kita termakan keuntungan dia, sepulanglah balik. Kalau dia dah mati, pulanglah pada isteri dia, keluarga dia, anak-anak dia, pulangkan balik. Dan ada juga lagi satu perbahasan para ulama, kalau kita pulang dengan cara yang terang-terang lagu tu boleh mengundang suatu musibah pada diri kita, maka carilah jalan lain supaya kita tetap pulang walaupun dengan jalan yang lain. Ini sekiranya berkaitan dengan huququl adami, hak orang lain. Yang paling susah ikhwan bila melibatkan hak orang ni lah. Tapi saya ingat kalau takat duit boleh bagi balik lah, boleh usaha cari. Tapi kalau melibatkan maruah orang, fitnah orang, oh Allahu Akbar, ini macam mana nak buat ikhwan? Kita fitnah dia sampai dia mudarat dengan fitnah tu. Cerita tak betul pasal dia, orang telan habis dah. Itu macam mana nak selesai? Ya, tetap kena minta ampun pada Allah. Kena, ya Allah, ini semua kalau boleh jangan buatlah ikhwan. Nanti kita tak terjawab pada hari Tuhan campak hidayah untuk kita. Jadi itu penjelasan saya daripada bahagian yang kedua daripada soalan sahabat kita, Filis Dimasticus tadi. Wallahu a'lam. Ya. Dari Abu Haq. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika seseorang itu bermimpi yang baik-baik, Ya. apa dia perlu buat selepas bangun tu? Adakah perlu berdoa atau solat sunat? Semoga Allah Azza wa Jalla beri kesihatan kepada Ustaz. Amin, Allahumma amin wa iyyaka. Sahabat yang dikasihi, sahabat Abul Haq, berkaitan dengan mimpi baik-baik ni, kita mimpi baik-baik ni dalam riwayat Nabi sebut, kalau kita mimpi baik-baik, kita jaga daripada tidur, kita ucaplah alhamdulillah. Lepas tu pun Nabi pesan juga, dalam hal mimpi ni tetap jangan cerita kat semua orang. Carilah orang-orang yang boleh berkongsi kebaikan dengan kita. Cerita kat dia. Cerita tu sebagai satu motivasi pada kita. Dan kalau kita terjaga tengah malam, dia tidak ada satu amalan yang khusus. Cuma amalan yang Nabi ajak. Bagi kita terjaga tengah malam, kita baca doa tidur, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita kata Allahumma ghafirli. Lepas tu Nabi kata kalau dia bangkit, dia ambil wudu, dia sembahyang 2 rakaat, dia minta sesuatu pada Allah, nescaya Allah akan bagi kat dia. Maka kita buatlah benda tu. Kita minta pada Allah, ya Allah, apa yang aku mimpi baik ni, ya Allah, hang jadikanlah, ya Allah. Hang jadikanlah dia hakikat dalam hidup aku. Maka besok bila kita waktu pagi besok, carilah kawan-kawan yang kita boleh berkongsi, kerana dia nikmat. Jangan cari kawan-kawan yang hasad dengki, yang boleh tafsir ke arah jahat. Sengak. Ataupun kalau tak ada, siapa-siapa sengak je lah. Teruskan berdoa. Dan ada petua, ini petua para ulama saja. Kalau kita mimpi baik, masa kita nak bercerita pada orang tu tentang mimpi kita, ulama kata jangan sampai lepas waktu lohak. Saya pun tak tahu sebab dia apa, tapi dalam hadis tak ada. So pagi, jumpa malam,
Allah, saya nak cerita lah, saya terlupa. Semalam saya mimpi. Dia mimpi, dia makin tidur tadi lah. Tapi dia cerita isyak ayah macam ni tak ada i'tibar, kosong kan. Sebab tengah-tengah tu dia boleh masuk macam-macam. Pasal tu bila Nabi sembahyang subuh, Nabi berkali-berkali, Nabi kata, siapa mimpi? Cerita kat aku. Maka sahabat akan kata, inni ra'aitu barihatan ajaba. Inni ra'aitu barihah. Semalam saya mimpi ya Rasulullah. Nabi akan dengar waktu-waktu subuh tu. Waktu-waktu matahari tak naik lagi ke atas. Supaya dia ada hubungan lagi. Time tu masih ada hubungan. Ingatan kita masih penuh. Perasaan kita masih penuh. Dan bila diterjemahkan mimpi itu dalam bentuk tafsir, dia menguatkan kita punya motivasi kita. Bila pelahak baru nak cerita, dia habis dah. Dia mungkin terputus terus dah. Dia mungkin hilang makna dah. Maka ambillah waktu-waktu lagu tu. Kita call lah kawan-kawan kita, semalam kau mimpi bagus lah. Dan pastikan pula kawan tu hari tu dia good mood. Jangan dia bad mood. Dia tak hang tak ada kerja lain. Mimpi. Dia marah kita. Dia marah kita tersentak, kita sedih. Jangan, cari kau baik-baik. Dan walaupun kita mimpi tu buruk. Ulama kata, walaupun kita mimpi buruk. Bangkit tengah malam, terkejut, mimpi buruk, baca a'udzubillah. Ludah sebelah kiri 3 kali. Baca 3 kul. Besok, jangan cerita ke orang. Kalau kita rasa tak cerita, tak boleh duduk, cari orang yang baik-baik. Dan bila kita, katalah kawan tu pilih kita mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia terjun bangunan. Mimpi buruk lah. Kita yang dengar ni menjadi amanah, kena tafsir mimpi dia ke arah baik juga. Jangan ganggukan keburukan itu dalam hidup dia. Bismillah, kata bismillah ya Allah, kata sahabat. Ente tahu tak sahabat? Dunia mimpi dengan dunia hidup kita ni, dia apa? Dia khilaf. Dia terbalik. Kalau baik dalam mimpi, kemungkinan tak baik ke kita. Kalau tak baik dalam mimpi, kemungkinan baik kat kita. Jadi dia boleh khilaf. Maka kita kata khilaf hang terjun daripada tingkat atas tu, seolah-olah daripada atas tu Tuhan nak bagi kat hang satu nikmat yang cukup besar. Bagi dia senyum walaupun dia mimpi tu buruk. Itu amanah kawan yang dengar mimpi. Tapi paling baik dalam hadis Nabi kata, mimpi buruk jangan cerita ke orang, sengak ya. Dan berdoa pada Allah supaya apa yang kita lihat itu hanya mimpi, dia bukan realiti kehidupan. Pohon pada Allah. Kalau sampai mimpi tu kacau kita, kita kena cari orang lah supaya dia pulih balik roh kita yang diganggu. Sebab Nabi kata ada 3, ada mimpi, ada mimpi betul, ada mimpi baik, ru'yatus salihah, ada mimpi dari syaitan. Ada lagi satu, dia bukan dari syaitan, tapi dia hanya macam perjalanan roh kita saja. Yang tu pun kadang-kadang banyak kita duk kata dia mimpi. Sebenarnya dia tak ada makna pun. Dia cuma perjalanan roh kita. Roh kita berjalan, dia nampak kiri kanan tu saja, tak ada apa. Tapi kerana kita ingat dia mimpi, kita duk ulang pegang benda tu sampai kita duka cita. Kita takut mimpi baik, pasal apa aku buat kerja tak jadi. Dalam mimpi aku tengok jadi, pasal apa aku tak jadi. Sebab kita berpegang dengan benda yang bukan mimpi. Lepas tu mimpi ni dia ada time dia, ulama sebut ada. Macam Allah kata dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Daripada tanda kebesaran Allah, Allah bagi kamu tidur dan Allah bagi kamu mimpi pada waktu malam dan pada waktu siang. Maka siang pun orang mimpi, malam pun orang mimpi. Maka yang mana kita nak ambil, kita nak pegang? Ada tak semua. Dia ada memang perjalanan roh. Dia ada gangguan syaitan saja ganggu daripada dalam sampai luar, dan dia memang ada ru'yatus salihah. Dia satu juzuk daripada nubuah yang ada makna. Maka itu kita mendapatlah bimbingan daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Itu untuk sahabat saya, sahabat Abu Haq kita. Saya nak tambah sikit, iaitu yang daripada sahabat kita yang tanya soalan tanda-tanda bertaubat tu. Saya kata saya akan ambil, saya tak teringat hari itu perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka ini saya ambil pada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, tak silap saya sahabat Abu Syam.
Abu Hisham. Tanda-tanda orang yang bertaubat. Abdullah bin Mas'ud kata, orang yang bertaubat ni, tanda dia yang pertama, dia kata man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tetapi tidak bertambah ilmu dia tak pergi tuntut ilmu. Masa jahil pun dia bodoh, lepas dia istighfar minta ampun pun dia kekalkan masa dia tak ada masa belajar. Dia tak termasuk dalam kesempurnaan orang yang bertaubat. Satu. Dua, wa man taba, siapa yang taubat, wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi dia buat ibadat yang dia buat tu macam orang tak bertaubat buat. Maka orang tak macam lepas batuk di tangga. Itu petanda kata taubat tak masuklah nanti dia. Sebab orang yang bertaubat ni dia akan rasa dia ketinggalan dengan Tuhan. Dia akan buat ibadat sungguh. Dua. Tiga, siapa yang bertaubat walam yardal khusama'u. Siapa yang bertaubat dia tidak boleh redha dengan kita kata apa, dengan musuh-musuh dia. Bila dia bertaubat, ada orang kesakiti dia, kata dia, cerita balik pasal zaman-zaman dia jahat dulu, dia tak boleh redha, dia tak sabar, dia nak melawan balik. Maka itu tanda kata taubat itu tidak sempurna untuk dia. Siapa yang bertaubat walam yughayyir libasahu wa zinatahu. Siapa yang bertaubat tapi tak berubah pakaian dia, tak berubah perhiasan dia, perhiasan hidup dia tak berubah, maka tak sempurna taubat dia. Ada tengok pakaian tu dia ambil kira. Dia bertaubat, katanya dia bertaubat lah, dia pergi umrah, dia bertaubat depan Kaabah semua, dia balik mai. Dia balik mai dengan DP hari tu serupa ya pakaian dia. Kalau dia perempuan dengan tak tutup aurat lagu tu juga, dengan perhiasan dia lagu tu juga, patung-patung duk banyak lah rumah lagu tu juga, maka tak sempurna taubat dia. Kemudian siapa yang bertaubat walam yubaddil ashabahu, siapa yang bertaubat dia tak ubah kawan-kawan dia, tak sempurna taubat dia. Kerana bi'ah kita main peranan taubat kita, kawan-kawan kena ubah, kena cari kawan-kawan yang saleh. Kemudian siapa yang bertaubat walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi akhlak dia tak berubah, bahkan tak berubah akhlak dia, maka dia bukan orang yang bertaubat yang sempurna. Wa man taba, siapa yang bertaubat walam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi dia tak boleh nak lipat selimut dia, dan dia tak boleh nak gulung tilam dia, hamparan dia, maka dia bukan orang yang bertaubat. Dia mengaku taubat tapi dia tak boleh nak bangkit, nak sujud pada Allah. Kan itu nisbah kepada tidak nak bangkit subuh. Tak boleh. Dia mengaku taubat tapi sembahyang 5 waktu dia tak boleh jaga. Maka itu tanda kata dia tidak sempurna taubat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa man taba wa lam yatasaddaqa. Siapa yang taubat tapi sifat bakhil tak hilang, maka tak sempurna taubat dia. Dia kata faman istabana minal abdi hadhihi al-khisal fahuwa taibun haqqan. Bagi seorang hamba yang ada perkara-perkara ni semua, dia boleh selamat daripada perkara-perkara ni semua, dialah taibun haqqan, orang yang taubatnya sebenar-benarnya. Jadi itu cubalah kita adakan pada diri kita. Semoga Allah menerima kita masa ke semasa. Begitu sahabat Abu Hisham, kalau tak silap saya yang bertanya, Abu Hisham. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah panjang umur, sihat badan sahabat. Kita berjumpa pada hari besok untuk kita sambung pada kita punya risalah yang ketiga. Alhamdulillah ikhwan, ihya Ramadan kita daripada 30 hadis Ramadan pergi pada 30 hadis perjalanan hidup, pergi kepada risalah sembahyang. 3 risalah kita baca dalam tempoh ini. Alhamdulillah, semoga Allah berkati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.